berbagai sebab. Al-Imam Al-Ghazali menyebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin beberapa sebab yang menyebabkan seseorang menjadi takabur, menjadi ego, merasa dirinya lebih baik dan memandang hina kepada orang lain. Antara sebab yang menyebabkan seseorang menjadi ego dan takabur, antaranya kerana ia memiliki ilmu agama yang banyak. Waliyadzubillah. Ia merasakan dia lebih pandai. Kamu yang tidak pandai, siapakah kamu ingin menegurku? Kamu yang sijil rendah daripadaku, siapakah kamu untuk perbetulkan aku? Aku ustaz, aku guru, aku lebih banyak belajar, aku lebih tinggi sijilku. Ilmu agama, kata Imam Al-Ghazali, mungkin menyebabkan seseorang menjadi ego dan takabur. Kalaulah demikian, apa gunanya pelajari ilmu agama? Mempelajari ilmu agama yang tulus, yang ikhlas. Semakin bertambah ilmunya, akan menyebabkan seseorang itu lebih merendahkan dirinya. Opposite, lawan kepada sifat ego ialah tawaduk. Kata Imam Al-Ghazali, ra'su akhlaqil muttaqin at-tawaduk. Kepala, ibu sifat orang bertakwa ialah tawaduk. Lawan kepada ego tadi, ia menjadi rendah diri dengan ilmu yang diperolehi dengan penuh tulus dan ikhlas. Ada juga yang menjadi ego dan takabur. Sebab yang kedua, kerana ia seorang yang banyak ibadatnya, rajin bersolat sunat, rajin berpuasa sunat, rajin datang ke masjid, menjadikan dia seorang yang ego, memandang hina orang lain, memandang remeh, memandang rendah kepada orang yang dianggap kurang ibadat daripada dirinya. Ini bukan bermakna ibadat menyebabkan kita ego, tidak sekali-kali. Tetapi seseorang itu kerana kesombongan, kerana ketidakikhlasannya melakukan ibadat, menyebabkan ibadat menjadi sebab dia ego dan takabur. Tetapi betapa ramai yang berjaya dengan ibadat. Semakin banyak ibadat, semakin dia merasakan dia dekat dengan Allah. Ini yang terpuji. Semakin banyak ibadat yang dilakukan, menjadikannya merasa lebih hina di hadapan Allah dan merendah diri. Antara sebab seseorang menjadi ego dan takabur, kata Imam Al-Ghazali, antaranya lagi ialah kerana nasab keturunan. Berbangga dengan nasab keturunan, lalu memandang hina kepada orang lain. Berbangga dengan keturunannya, mungkin atuk ayah keturunan yang hebat, ulama dan sebagainya. Ada yang berbangga, atukku dulu seorang yang hebat, atukku dulu seorang ulama. Ya benar, atukmu orang yang hebat. Siapa kamu? Bagaimanakah isterimu yang tidak menutup aurat? Anak-anakmu yang tidak menunaikan salat? Jangan berbangga dengan keturunan, kerana keturunan tidak menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Tetapi berbanggalah keturunan supaya menjadi motivasi mencontohi generasi awal. Itu adalah tindakan yang sangat baik. Kita bangga dengan keturunan, menceritakan kepada anak cucu kelebihan untuk neneknya yang baik, dengan tujuan untuk mencontohi, bukan untuk berbangga. Adapun berbangga dengan keturunan yang menyebabkan seseorang menjadi ego, memandang hina kepada orang lain dan tidak bersedia menerima kebenaran, ego ini yang membawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Antara sebab seseorang menjadi ego dan takabur, kata Al-Imam Al-Ghazali, ialah kerana kekayaan yang dimilikinya, memiliki kekayaan yang hebat, pangkatnya yang besar, memandang hina kepada orang yang lebih rendah, memandang hina kepada para pekerjanya, memandang hina kepada golongan yang lebih miskin. Harta yang kita miliki tidak akan selama-lamanya bersama kita. Tetapi ini bukan bermakna tidak boleh memiliki kekayaan. Islam menggalakkan kita mencari kekayaan. Semakin banyak harta, semakin besar zakat yang kita sampaikan. Semakin banyak harta, semakin banyak ibadat yang boleh dilakukan. Semakin banyak harta, semakin banyak sedekah yang boleh dilakukan. Tetapi awas, jangan sampai kita menjadi hamba kepada harta. Jangan sampai kerana terlalu banyak harta menyebabkan kita lupa diri kita, lalu bertindak seperti mana Qarun pada zaman Fir'aun alaihi la'natullah. Kekayaan yang menyebabkan dirinya menjadi takabur dan ego, membarang hina kepada orang lain. Bayangkan seseorang memaki hamun pekerjanya, memaki hamun orang-orang di bawahnya di tempat pekerjaannya. Kenapakah tindakan itu terkeluar? Kenapa memaki hamun ini terkeluar? Sedangkan di hadapan kita itu adalah hamba Allah yang diciptakan sama dengan penciptaan diri kita, daripada tanah yang kecil. Keluarnya kita sama dengan tempat keluarnya.
kenapa kita boleh sombong dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini? Hanya dengan sedikit kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan seorang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sendiri menceritakan pengalaman dirinya. Suatu hari, seorang yang memang terkenal banyak melakukan aktiviti kebajikan masyarakat datang berjumpa dengannya di pejabat. Tuan, saya ingin meminta sedikit sumbangan keuangan daripada kekayaan Tuan yang begitu hebat untuk disampaikan kepada anak-anak yang miskin, kepada golongan yang lemah dalam masyarakat kita. Moga-moga boleh meringankan beban yang mereka hadapi. Kata lelaki kaya ini ketika menceritakan kisah pribadinya, saya menolak, menyuruh orang tadi keluar. Kamu ni tahu meminta sahaja, kenapa tidak usaha sendiri? Sedangkan kata si kaya ini, memang saya kenal orang ini memang selalu membantu masyarakat, melakukan aktiviti kebajikan pada masyarakat. Lalu lelaki tadi tetap meminta, Tuan, bagilah walaupun sedikit. Moga-moga orang-orang yang susah ini mendoakan kesejahteraan Tuan. Lelaki ini terus memarahinya, keluar, aku letih-letih bekerja, kamu datang minta seumpama ini. Lelaki ini berkata, saya bukan meminta untuk diri saya, tetapi untuk mereka yang susah. Saya menguruskannya. Keluar kamu dari sini. Lalu kata lelaki ini, kerana tidak tahan, akhirnya dia telah memaki hamun kepada yang datang meminta bantuan ini. Tetapi lelaki itu terus meminta, Tuan, berilah walaupun sedikit. Ini adalah pahala di sisi Allah. Tidak akan menjejaskan harta Tuan yang begitu hebat. Kita membantu orang susah. Moga-moga doa mereka diterima oleh Allah. Lalu lelaki kaya ini kerana terlalu marah, memaki hamun kepada yang meminta ini. Akhirnya kerana tidak tahan, dia telah menceritakan, saya ketika itu tidak dapat mengawal diri saya. Akhirnya saya ludah ke muka orang yang meminta sumbangan. Lalu yang menerima itu menyapu mukanya dengan air liur di seluruh wajahnya. Katanya, Tuan, ini yang Tuhan berikan untuk Allah. Saya terima kasih, dan saya terima ini juga kerana Allah. Kata lelaki kaya tadi, demi Allah, ketika itu aku merasakan seolah-olah dia telah mengambil pisau dan mengeluarkan hatiku dan menghiris pisau. Aku merasa cukup tersentuh. Aku merasa terus air mataku tanpa ku kawal keluar dengan begitu laju. Tidak pernah aku menangis. Selama ini aku begitu tegas menguruskan pekerjaku. Hari itu tidak pernah kata-kata sehingga tersentuh kepada hatiku. Aku menangis tanpa henti. Dan akhirnya aku memanggil lelaki ini dan memberi sumbangan yang begitu banyak. Ini pengakuan daripada seorang yang melalui sedih, yang merasakan tersedar apabila melihat lelaki itu menyapu di mukanya air liur yang diludah tadi. Lalu berkata, ini yang Tuhan berikan untuk Allah.